Cikgu nak bawakan satu idea yang cikgu beri nama formula 4C1L ya. So kita nak tengok apa itu 4C1L. Jom kita lihat bersama-sama dan bagaimanakah kita akan menggunakan formula 4C1L ini untuk kita dapat 40/40 berbekalkan setiap set 10 soalan contoh sampel yang kita boleh diperolehi daripada modul Yapim ini ya. Memang jadi rebutan tahun ini ya. Memang jadi rebutan. Okey, insya-Allah. Okey. Baik. Kita tengok yang pertama adalah C yang pertama, cari dulu kata kunci seperti mana Cikgu Azman Puan Masar Cikgu Rosani cakap tadi, cari dulu kata kunci, kita gariskan awal tadi pun telah dibincangkan, kita gariskan ke highlightkan kan Cikgu Rosani kata tadi conteng-conteng kan conteng-conteng dan singkir-singkirkan. Baik, nombor 2 C yang kedua, kita akan melihat cari kaitan pilihan jawapan dengan konsep adakah. Yang ni kita nak main pula. Tadi Cikgu Selani bagi macam ni. Yang ni Cikgu bermain dengan perkataan adakah. Kejap lagi kita akan melihat macam mana kita nak kaitkan pilihan jawapan dengan kata kunci menggunakan konsep adakah. Ketiga, catatkan nota isi nota berkaitan dengan pen berwarna-warni. Yang paling terbaik adalah pen merah. Kerana apa para pelajar sekalian, warna memainkan peranan penting untuk menaikkan daya ingatan. Antara 75% hingga 80%. Warna sangat memainkan peranan penting dan cikgu sangat galakkan pelajar. Kalau boleh janganlah kita buat catatan tu dengan pensel, dengan pen hitam. Sebab apa? Dia akan jadi sama saja. Tetapi kalau kita buat berwarna-warni, dia akan lebih menarik dan memudahkan kita mengenal pasti isi-isi penting daripada catatan kita. Yang keempat, C yang keempat, kita akan mencari jawapan dengan merujuk buku teks dan catatkan muka surat Tetapi dalam modul Yapim ni kita letakkan dah siap-siap muka surat untuk memudahkan pelajar membuat rujukan, dan cikgu yakin dan sangat percaya buku-buku yang berada di pasaran, contohnya buku Mentor tingkatan 4 ke tingkatan 5 ke, buku-buku yang pelajar boleh akses di pasaran, cikgu yakin dan sangat percaya telah disediakan muka surat. Kecuali kalau peperiksaan yang set peperiksaan tu mungkin dia tak sediakanlah muka surat Dan akhir sekali kita akan buat latih to be, sama ada ikut bab, ikut tajuk, subtopik ke, dan kita akan buat soalan-soalan secara berulang kali Kejap lagi cikgu akan tunjukkan kenapa kita perlu buat soalan secara berulang kali. Okey, baik. Cikgu bagi tips yang pertama. Mungkin tadi pun pelajar dah tengok macam mana Cikgu Azman tunjukkan pattern dia. Baik. So cikgu nak kaitkan C yang pertama. Cari dulu kata kunci. C yang kedua, kita kaitkan kata kunci dengan pilihan jawapan menggunakan konsep adakah. Baik, contohnya begini para pelajar sekalian. Cikgu yakin dan sangat percaya pelajar dah tahu. Ini adalah proses untuk kita revise balik, kita recall balik maklumat yang kita mungkin dah terlupa dan sebagainya. Itu adalah proses untuk kita recall balik maklumat. Ini contoh hanya para pelajar sekalian. Contohnya, kata tugas, kata tanya di sini adalah apakah. Kita tukarkan semua kata tanya kata tugas ini, contohnya yang diberikan, yang dijelaskan oleh Cikgu Rosani, Cikgu Azman tadi, contoh bagaimanakah, apakah kan, kenapakah. So kita tukarkan kepada konsep adakah. So itu yang pertama. Kita tukar yang tu dulu. Yang kedua para pelajar sekalian, kita cari pula kata kunci seperti mana yang diberikan panduan oleh Cikgu Rosani tadi. So bagaimana? Apa kata kunci dia Contoh, gambar berikut menunjukkan keadaan di pelabuhan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Apakah jawatan pembesar yang melancarkan urusan di pelabuhan? Contoh, yang pertama cikgu nak ambil, kita highlightkan dulu. Contoh kata kuncinya ialah pelabuhan. Kedua, kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Ketiga, jawatan pembesar urusan di pelabuhan kan. So, kita dah dapat kata kunci. So, bagaimana cikgu nak mencabar kata kunci dengan pilihan jawapan menggunakan konsep adakah. Tengok cara cikgu buat Contohnya kita boleh gunakan adakah, tengok cara cikgu baca adakah jawatan pembesar di pelabuhan bendahara. Nampak kan? Adakah jawatan pembesar, nampak kan? Secara tak langsung kita tanya diri kita balik sendiri kan. So secara tak langsung kita akan recall balik. Kita rewind balik kan maklumat yang kita
belajar, itu adalah satu teknik kaedah kaedah untuk kita belajar, kita recall, bertanya balik. Sebab apa kita tak boleh nak tanya kiri dan kanan kan, kita tak boleh tanya kawan-kawan. So kita tanya diri kita sendiri. So cuba lagi sekali, adakah jawatan pembesar di pelabuhan bendahara? Kan? Okay, itu contohnya. So kalau salah macam kita dah buat tadi, okay kan, sekarang kita apply apa yang Cikgu Azman, Cikgu Ruslani buat tadi. So kita singkirkan dan kita catatkan nota yang berkaitan. Okay, kita kaitkan nota berkaitan. So kita tengok yang kedua, adakah jawatan pembesar di pelabuhan Laksamana? Okay, pun salah. Okay, kenapa salah? Okay, kerana Laksamana adalah Panglima Angkatan Laut. Okay, so kita tengok yang ketiga, adakah jawatan pembesar di pelabuhan Temenggung? So secara tak langsung, pelajar Temenggung salah. Temenggung kerana dia adalah berperanan menjaga keselamatan Kota Melaka. Dan akhir sekali yang tepatnya adalah Shah Bandar. Dan jawapan yang betul itu para pelajar sekalian kita highlightkan, kita gariskan. So sebenarnya para pelajar sekalian, secara tidak langsung kita telah membuat, contoh cikgu buat 3 dalam 1. 3 dalam 1. Contohnya kita buat nota di sini, kita telah membuat catatan di sini, dan secara tak langsung sebenarnya selain pada jawab kita 1, secara tak langsung kita telah menjawab soalan ulang kaji untuk kertas 2 tentang sistem pentadbiran dalam Kesultanan Melayu Melaka. Itu contohnya Baik, ini contoh-contoh yang lain contoh para pelajar sekalian. Contoh cikgu gunakan ni, contoh kalau pelajar boleh tengok contoh dalam modul Yapim. Bagaimana satu soalan ini saja cikgu boleh gunakan untuk kita ulang kaji kertas 2 untuk faktor Perang Dunia Pertama dan faktor Perang Dunia yang kedua. Contoh So ingat, step yang pertama kita tukarkan kata kita tukarkan kata tanyanya kepada adakah. Itu step yang pertama. Kedua, kita gariskan, kita highlightkan kendak soalan, kata kunci soalan. Faktor Perang Dunia Pertama 1914, 1918. So, step kedua kita dah dapat. Sekarang kita cabar kata kunci dengan pilihan jawapan. Kan tadi contoh, selain daripada tadi contoh panduan yang terakhir kan, itu selepas dapat keizinan daripada cikgu yang pelajar buat tembak tu kan. So salah satu lagi daripada sini kita boleh recall macam ni, kita gunakan kaedah logik kita, untuk selain daripada untuk kita revise kan. Kalau kita tak ingat, ini kaedah yang kita boleh gunakan. Kita gunakan logik kita. Baik, kita tengok sama-sama Contoh. Adakah faktor perang adakah Perang Dunia Pertama berlaku sebab pembentukan ideologi baru? So kita tanya dulu, adakah faktor Perang Dunia Pertama disebabkan persaingan kuasa imperialis? Adakah faktor imperialisme faktor Perang Dunia Pertama disebabkan kegagalan Liga Bangsa? Adakah faktor Perang Dunia Pertama disebabkan ketidakpuasan hati terhadap perjanjian Versailles? So di sini pelajar sekalian, so kita boleh agak-agak ada jawapan mana yang berkaitan. So di sini bila kita contoh kenapa salah, kita catatkan So contoh ideologi baru itu berkaitan dengan faktor Perang Dunia Kedua, fasisme dan nazisme. Kalau jawapannya betul pelajar sekalian, bukan sekadar kita highlightkan, tetapi kita catatkan nota sekiranya berkaitan. Kita catatkan nota So sebenarnya pelajar sekalian, daripada latihan seringkas ini sebenarnya pelajar sekalian dah cover faktor-faktor Perang Dunia Pertama dan faktor-faktor berlakunya Perang Dunia yang kedua secara tidak langsung. Dan ini adalah satu kaedah yang sangat efektif, yang sangat berkesan untuk membantu para pelajar untuk kuasai kertas 1 dan kertas 2. Kalau cikgu sendiri, cikgu sebenarnya lebih suka untuk nak buat contoh, nak ulang kaji, sebenarnya cikgu lebih suka buat kertas 1 dulu. Cikgu belajar untuk kuasai, pelajar-pelajar cikgu kuasai fakta-fakta dalam buku teks. Dia belajar melalui, dia explore, dia mencari maklumat itu dengan membuat latihan kertas 1 terlebih dahulu. Dia buat latihan kertas 1, baru kita buat tengok cari maklumat pada kertas 2. Secara tak langsung, buku teks kita ini akan digunakan semaksimum yang mungkin. Baik. Ini contoh para pelajar sekalian, ini contoh bagaimana cara kita nak gunakan. Tadi cikgu gunakan PowerPoint. Ni contoh cantik, kemas kan. So sebenarnya nanti bila kita dah yang dia ini, so nanti nak exam nanti senang aja. Contoh kita gunakan modul Yapim kan. Sudah ada nota, kita tengok aja soalan jawapan dan nota yang ada di sini dah. Dan kita harapkan soalan di sini
walaupun kita bagi 10 soalan setiap bab, tetapi sebenarnya dia telah merangkumi telah dia dah cover untuk bab berkenaan, insya-Allah ya. Baik, cikgu ada ni contoh-contoh yang lain para pelajar sekalian. Ingat tukarkan kata kata tanya kepada konsep adakah. So cikgu harap sebab masa saya sangat padat, saya ambil sikit lagi ni contoh. So cikgu nak cepat sikit ya. Ini contoh, cikgu harap pelajar dapat implementkan apa yang telah dibentangkan oleh Cikgu Azman dan Cikgu Roslani tadi. Dan ini sangat bagi cikgu sangat penting. Kadang-kadang pelajar sekalian, cikgu tengok nak jawab sekejap lagi kertas 1 tetapi duk baca kertas 2. Itu kurang baik pelajar sekalian. Itu kurang baik sebenarnya ya. So kalau nak tengok pagi pukul 8 pagi tu nak jawab kertas 1, tengok je latihan yang kita telah siapkan ya. Latihan yang kita telah siapkan, tengok soalan dan jawapan. Itu yang sangat penting. Yang seterusnya pelajar sekalian, latihan kita untuk kita kuasai kertas 1, cikgu bagi kaedah yang kedua. Ini contoh-contoh. Kaedah yang kedua ialah latih tulis soalan mengikut bab dan subtopik antara 30 hingga 50 soalan. Yang kedua para pelajar sekalian, latih tulis mengikut set lengkap 40 soalan. Set yang lengkap seperti mana yang cikgu daripada segi kita formatkan kita jangkakan setiap bab tu akan keluar 2 soalan kan. So buat dalam tempoh ni, contoh kita tak ada sumber lagi so kalau berdasarkan analisis cikgu, kita ada lebih kurang 20 set soalan berdasarkan soalan percubaan, dan pelajar pelajar dapatkan dari pelbagai sumber, contohnya modul ke dan sebagainya, pelajar boleh dapatkan di situ ya. Dan kita kena buat berulang-ulang kali. Kena buat berulang kali. Cikgu, kami ada 36 hari saja lagi cikgu. Minggu depan dah cuti raya Cina. Lepas tu kami dah nak ujian mendengar, ujian lisan. Sempat ke lagi kami nak buat? Sempat pelajar sekalian. Kalau cikgu cuba buat sehari 1 set soalan. 1 set soalan lengkap. Walaupun tak ada jadual, cikgu serahkan mesti buat 1 set lengkap. Baik, ini contohnya para pelajar sekalian. Kenapa cikgu kata yang tadi soalan berulang. Soalan tu berulang tetapi berubah dari cara teknik cara penyoalan. Ini contohnya para pelajar sekalian. Cikgu bagi 4 contoh soalan daripada set soalan yang berbeza-beza. Kita tengok pertama ditanya tentang piagam Atlantik. Sama je piagam Atlantik. Kita tengok dasar dekolonisasi. Soalan yang bawah yang kedua ni pun tentang piagam Atlantik juga. Tadi pun contoh Cikgu Azman pun di awal tadi pun ada cerita tentang piagam Atlantik. So sama je. So awak tengok kalau kita buat berulang-ulang kali, kita boleh tahu dah. Sebut saja kata kuncinya piagam Atlantik, kita teruskan. Kita dah boleh tahu dah apakah kebarangkalian jawapannya. Sama ada membentuk kerajaan sendiri ke, dasar dekolonisasi ke, itu menamatkan Malay Union ke, pembentukan PTM 48 ke. Itu antara kebarangkalian pilihan jawapan yang boleh muncul daripada piagam Atlantik itu. Baik. Seterusnya para pelajar sekalian, cikgu bagi last 2 minit yang terakhir daripada cikgu. Sebab cikgu ada masa 20 minit saja bagi dekat cikgu. Jawab soalan mengikut bab dan set yang lengkap sekurang-kurangnya 3 kali. Sekurang-kurangnya 3 kali. Baik, cikgu tunjukkan yang pertama. Pertama, latihan kali pertama, jawab. Latihan set 1 contohnya, dalam exam pad dalam tempoh 30 minit secara berpasangan, boleh rujuk buku teks dan bincang. Catatkan nota, dan nota yang berkaitan jika salah. Kemudian kita buat pula soalan yang sama walaupun pelajar sekalian, percaya pelajar cakap cikgu, walaupun pelajar pernah jawab set yang sama, cikgu yakin dan sangat percaya pelajar berdasarkan pengalaman cikgu, pelajar tak akan dapat. Kalau di sekolah cikgu, pelajar tak mampu dapat 40/40. Tak. Kalau pelajar di dalam sekolah cikgu lah ya. So kali kedua kita buat lagi soalan set yang sama tetapi kita singkatkan masa 20 minit. Kita buat secara individu tanpa rujukan dan kita melihat perbandingan pencapaian kali pertama dan kedua. Dan ketiga, kita jawab lagi soalan yang sama juga dalam test pad dalam masa 15 minit secara individu tanpa rujukan dan kita bandingkan pencapaian kita. So di situ, lepas itu kita akan lebih cekam dan kita kuasai untuk kertas 1. Cikgu, kami nak kena photostat banyak ke? Tak. Sekali je photostat. Dan
kalau cikgu nak gunakan teknik itu, pelajar tak dibenarkan conteng pada kertas soalan. Okey, saya tunjuk ni contoh macam mana kita buat Contoh gunakan testpad saja, tak perlu gunakan OMR, kita lipat 2. Soalan 1 hingga 20, soalan kita 4, belah kanan ialah 21 hingga 40. Dan kalau jawapannya salah, kita tuliskan jawapan bagi soalan tersebut. Bukannya kita tulis D saja. Okey, kalau D saja dia tak membawa makna kepada para pelajar. Dia tak belajar daripada kesilapan dia. Okay, ini contoh ini contoh. Macam mana cikgu buat ini contoh pelajar cikgu buat. So kalau salah tu kita catatkan nota berkaitan dan cikgu boleh tak jawapan betul tu kami nak catatkan isi tambahan. Boleh, sangat-sangat digalakkan. Ya, nampak kan di bawah ni kita apply A berapa, B berapa, C berapa, D berapa. Okey, dan ini contoh ini contoh kalau di sekolah cikgu buat kita 1 bab 1 ni ikut bab. Dan juga cikgu buat sekarang kita ada 20 set, so kita buat ikut set. Okey, yang terakhir, okey, yang ni lah macam tadi gariskan, highlightkan ni pun cikgu Ruslani dah terangkan tadi kita highlightkan, gariskan, kira jumlah jawapan dan catatkan nota yang berkaitan. Dan ini contoh para pelajar sekalian, ini kita nak gunakan hari peperiksaan itu sendiri. Bukan sekadar kita bincang hari ni saja, okey, pelajar sekalian, bukan kita bincang pada malam ini saja. Kita nak implementkan dia pada hari peperiksaan. Ini contoh, cikgu boleh buat contoh pelajar sekolah cikgu 2019. Nampak kan? Pertama dia buat apa? Kita kira jumlah jawapan A berapa, B berapa, C berapa, D berapa. Dan cikgu boleh tahu, okey, dia betul 40 per 40. Alhamdulillah, cikgu dah boleh agak insya-Allah dia A+ dan SPM pun dapat A+. Nampak Ini cara dia buat. Dia gunakan dalam peperiksaan, hari peperiksaan. Cuma je satu je, jangan highlight pada borang OMR saja. Highlightkan pada kertas soalan saja. Jangan highlight kat borang OMR saja Okey, dan tolong gunakan pensel 2B, bukannya pen. Sebab apa? Okey, ada juga pelajar yang menjawab borang OMR tu dengan pen. Okey, so gariskan dan akhir sekali pelajar sekalian, catatkan nota. Contoh kertas 1 kita pukul 8 hingga pukul 9. Contoh pelajar-pelajar jawab dalam tempoh 45 minit. Ada ekstra 15 minit lagi. Dah kira, dah puas, dah hitam, dah cantik, dah kira semua jumlah jawapan. Kalau ada masa, cikgu cadangkan para pelajar sekalian, catatkan nota, tajuk ulang wajib fokus yang kita akan kita melihat, kita imbau balik pada sesi akan datang pada kertas 2 nanti. Rahsianya tunggu, simpan tarikh kita, temu janji kita pada set untuk kertas 2 nanti lebih mengancam lagi insya-Allah So, ini contoh-contoh contoh pelajar cikgu yang cikgu boleh bentangkan di sini. Okey, contoh nampak pelajar sekalian, daripada muka surat depan sampailah muka surat belakang. Dia conteng, bukan conteng-conteng tetapi contengnya bermaklumat. Dan alhamdulillah, apa yang dia conteng itu sangat membantu dia untuk menjawab soalan kertas 2 pada pukul 10. Okey, yang berikutnya untuk kertas 2. Okey.